Assalamualaikum dan salam hormat. Bersama saya Nusila Talaha dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Jumaat 16 April. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB kekal dilaksanakan di Sarawak sehingga 26 April ini. Timbalan Ketua Menteri yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Uga Ambas menegaskan keputusan itu dipersetujui setelah perbincangan bersama Majlis Keselamatan Negara. PKPB. Dato' Amar Douglas juga mengatakan bahawa JPBN terus menguatkuasakan PKP diperketatkan di kawasan berisiko tinggi. Jelas beliau, salah satu kebimbangan utama JPBN dalam pelaksanaan PKP adalah kemampuan dan keberkesanan penguatkuasaan di kawasan yang luas seperti PKP yang telah dilaksanakan di Sibu. Tambahnya, berdasarkan pengalaman sebelum ini, pelaksanaan PKPD didapati lebih berkesan dalam mengurangkan penularan wabak itu, khususnya di lokasi berkeluasan kecil. PKPD perintah kawalan pergerakan diperketatkan, lebih mudah diurus dan dikuatkuasa, terutama sekali di kawasan terkurung atau tertumpu. Pada masa yang sama, apabila kawasan kampung dan rumah panjang terjejas, tempat-tempat ini diletak di bawah lockdown atau PKPD dengan kadar segera. Ini telah membantu pihak keselamatan, menguatkuasaan dan melaksanakan kawalan pergerakan dengan lebih mudah dan berkesan. Pada masa sama, JPBN juga menurunkan kuasa kepada JPB peringkat bahagian untuk melakukan penilaian risiko jangkitan di bahagian masing-masing serta mengesorkan prosedur operasi standard yang sesuai untuk membendung penularan COVID-19 di kawasan terbabit. Dedah beliau dalam sidang media harian COVID-19 di Kuching, JPBN telah melaksanakan sebanyak 487 PKPD sejak Januari lalu, manakala sebanyak 401 PKPD telah ditamatkan. Dalam perkembangan sama, Dato' Amar Douglas Uga Ambas turut memaklumkan kes positif COVID-19 di negeri ini terus meningkat kepada 21,960 kes. Peningkatan jumlah kes positif itu diperolehi selepas penambahan sebanyak 512 kes baharu dilaporkan di negeri ini semalam. Dato' Amar Douglas mendedahkan kes semalam melibatkan 22 buah daerah dan antara daerah yang menunjukkan kes tinggi adalah Bintulu 120 kes, Sibu 99 kes, Subis 80 kes dan Kuching 56 kes. Daripada jumlah kes baharu itu, 61 orang mengalami gejala jangkitan semasa saringan, manakala 45 kes dikesan daripada individu di bawah perintah kuarantin. Selain itu, beliau turut mengesahkan 2 kes kematian COVID-19 semalam yang melibatkan 2 orang lelaki warga tempatan berusia 61 dan 71 tahun, masing-masing di Hospital Sibu dan Hospital Miri. Dato' Amar Douglas turut memberitahu satu lagi kluster baharu telah diisytiharkan, iaitu kluster Jalan Sultan Iskandar Bintulu yang merupakan kluster tempat kerja. Sebanyak 49 kluster dilaporkan masih aktif di negeri ini selepas kluster Bukit Tunggal di Julau ditamatkan semalam. JPBN juga telah menamatkan tempoh PKPD Kampung Biniu Baru Samarahan. Sementara itu, PKPD bagi Rumah Bajak Nanga Semawang Julau berkuat kuasa mulai Rabu lalu hingga 27 April. Bagi PKPD Rumah Nanggai Sungai Stok Sarike berkuat kuasa semalam hingga 21 April. Manakala PKPD Pulau Pol Kuching berkuat kuasa hari ini hingga 29 April. Sementara itu, dalam sidang media sama, Pengarah Kesihatan Sarawak Dr. Chin Zin Hing meyakinkan penduduk di negeri ini bahawa Sarawak masih bebas daripada kemunculan varian COVID-19 lebih kronik yang dikesan di Afrika Selatan. Menurut beliau, hasil penyelidikan makmal yang diketuai Pengarah Institut Kesihatan dan Perubatan Komuniti Universiti Malaysia Sarawak, Profesor Dr. David Pereira, mendapati setakat ini Sarawak hanya mengesan 3 jenis varian daripada kesemua kes positif yang dilaporkan. Dr. Chin Zin Hing menambah, ketiga-tiga varian itu tidak menjejaskan keberkesanan vaksin sedia ada. And for us, the current wave here, they found there are 3 variants. All right, there are 3 variants of this COVID-19.
And all these three variants, they are actually our current vaccine that we use, approved in Malaysia, is effective against these three variants. So far we don't have any South African variant. So this is just to reassure all us here that currently these three variants that is circulating in this current wave, our vaccine is still effective. Namun demikian, beliau menasihati penerima vaksin supaya terus mengamalkan norma baharu kerana masih ramai populasi belum mendapat vaksin. Sokongan kerajaan negeri terhadap Lembaga Tabung Haji Negeri Sarawak diyakini akan terus meningkatkan prestasi institusi Islam itu. Menurut Pengarah Wilayah Datin Nur Laila Said, peningkatan itu adalah daripada segi takbir urus pentadbiran, urusan haji dan juga simpanan. Datin Nur Laila Said berkata dengan penstrukturan baru di bawah tabung haji diyakini tabung haji negeri Sarawak akan lebih efisien pada masa akan datang. Datin Nur Laila berkata demikian kepada pemberita selepas kunjungan hormat ke atas Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud di Kuching. Terdahulu beliau juga mengadakan kunjungan hormat kepada Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia. Ia adalah kunjungan hormat yang pertama beliau ke negeri ini selepas dilantik sebagai pengarah wilayah tabung haji wilayah Sabah dan Sarawak. Pampasan berjumlah 26.2 juta ringgit bagi projek tambah baik Jalan Tanjung Genting hingga Jambatan Lanang Sibu telah diserahkan kepada 266 orang penerima. Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talib Saleh berkata, projek pembesaran jalan itu melibatkan Jalan Tanjung Genting menuju ke Simpang Tulai dan seterusnya ke Jambatan Lanang Sibu. Jelas Datuk Len Talif, program itu merupakan kesinambungan program yang telah diadakan pada tahun lepas iaitu pada fasa pertama dan kedua. Para penerima terlibat dalam projek jajaran jalan itu telah menerima pampasan. Pada fasa pertama bermula dari Jambatan Lanang menuju ke Bulatan Paradom melibatkan 65 bidang tanah dengan kos pampasan lebih kurang 10 juta ringgit. Bagi fasa kedua dari Bulatan Paradom menuju ke Sempadan Sarike yang melibatkan 73 bidang tanah dengan kos pampasan kira-kira 5 juta ringgit. Dengan adanya program yang kita adakan ini, pihak yang terlibat JKR terutamanya dapat bermula menjalankan aktiviti untuk membangunkan jalan raya yang ada sekarang daripada 2 lane pada 4 lane iaitu R5. Ujarnya ini adalah pendekatan kerajaan negeri bagi memastikan prasarana sentiasa dinaik taraf bagi memberi kemudahan infrastruktur kepada masyarakat. Beliau berkata demikian semasa majlis penyerahan cek pampasan tanah di Sibu. Sementara itu, salah seorang penerima cek, Lau Chee Kong, memberitahu kerjasama dengan kerajaan adalah penting dalam membantu membangunkan kawasan luar bandar. Kita menerima dengan hati yang terbuka kerana ini adalah projek kerajaan lah. Jadi kita berikan kerjasama lah. Dan pampasan yang diberi pada hari ini kita puas hatilah. Jabatan maupun organisasi hendaklah memastikan setiap inisiatif yang terkandung di bawah Pelan Anti Rasuah Organisasi OACP dilaksanakan. Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Datuk Amar Jaul Samion berkata, langkah ini adalah antara usaha menjadikan sesebuah organisasi berkaitan berintegriti dengan sistem urus takbir yang baik dan bebas rasuah. Datuk Amar Jaul Samion menjelaskan OACP harus dijadikan dokumen induk untuk rujukan serta panduan bagi memastikan inisiatif di dalam OACP dilaksanakan. Katanya, ia juga mampu mengelak berlaku penyelewengan dan rasuah dalam beberapa bidang yang dikenal pasti, antaranya laporan unit audit, laporan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia serta rekod tata tertib. Beliau berucap di Kuching pada Majlis Pelancaran Pelan Anti Rasuah Organisasi Pentadbiran Bahagian Kuching OACP RBK. Terdahulu berucap Presiden Bahagian Kuching Serina Husaini berkata 5 bidang keutamaan dikenal pasti di bawah OACP RBK bagi tempoh 2021 hingga 2025. Antaranya adalah kewangan dan perolehan, khidmat pengurusan serta transformasi sosial.
Sebanyak 20 keluarga asnaf di Kampung Rampangi, Kuching menerima bantuan pek makanan. Sumbangan tersebut dilaksanakan oleh Tabung Baitulmal Sarawak TBS dengan kerjasama Kaki Tangan Islam Jabatan Perikanan Laut Sarawak. Program bersempena Kasih Ramadan itu bertujuan menyantuni golongan asnaf pada bulan Ramadan dan menjelang Aidilfitri. Sumbangan itu dilaksanakan oleh Pengurus Besar TBS Datuk Abang Muhammad Sibli Abang Muhammad Naili bersama Pengarah Perikanan Laut Sarawak Bohari Leng di Umah Distribution Center UDC Medan Hamidah. Sebanyak 100 pek beras disalurkan kepada UDC kemudian diagihkan kepada penerima yang berdaftar di bawah TBS. Orang ramai yang ingin membuat sumbangan boleh berbuat demikian melalui kaunter TBS terdekat dan kios pembayaran UDC atau melawat galeri UDC untuk maklumat lanjut. Paparan itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak. Kekalkan disiplin dan patuhi SOP dalam usaha kita memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Saya Nusla Talaha, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.